Hai, Assalamualaikum semua. Kembali kita dalam sesi Sembang Sis. Apa khabar semua? Saya harap dan saya akan mendoakan kamu semua dalam keadaan sihat ketika musim dilanda virus ini, iaitu COVID-19. Saya harap kamu semua menjaga 3 perkara ni. Yang pertama ialah pakai sanitizer, basuh tangan. Yang kedua, pakai mask. Dan ketiga, jaga penjarakan ketika berada di luar. Okey. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya, iaitu saya Siti Nabila, dan bersama rakan saya di sebelah sini, rakan daripada Selangor, kawan baik saya sendiri. Nanti kita dipersilakan memperkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Najah Nadia, dalam segmen Sembang Bersama Sik. Hai Najah, awak apa khabar ya? Alhamdulillah, saya terlebih sihat ni Nabila. Tengoklah segala lemak-lemak pipi ni semua dah naik dah. Hai. Alhamdulillah, saya doakan awak dan keluarga awak di Selangor berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa di bawah lindungan Allah SWT. Okey, hari ini kami akan kupaskan satu topik, iaitu Syurgaku Rumahku. Pasti anda sang penonton pernah dengar apa itu Syurgaku Rumahku. Jadi kami akan menceritakan apa itu Syurgaku Rumahku dan macam mana nak wujudkan suasana keluarga yang bahagia. Okey, saya pasti semua inginkan keluarga bahagia, kan? Betul tak Najah? Betul tu Nabila. Saya sendiri pun ada keinginan tahu nanti bila dah ada keluarga, saya nak keluarga saya tu bahagia, keluarga saya tu harmoni. Macam tu lah. Sebab bagi saya kan, setiap orang kat dunia ni, yang lahir kat dunia ni, diorang tak minta pun nak lahir dari keluarga yang bermasalah, keluarga yang huru-hara. So, setiap orang ada keinginan, ada angan-angan bila satu hari nanti aku ada keluarga, aku nak keluarga aku bahagia, keluarga aku harmoni, kiranya bersatu hati, tak ada gaduh-gaduh. So, aku nanti dah ada keluarga, aku nak didik anak aku macam ni, aku nak jaga anak aku macam ni. So, bagi saya tu bukanlah satu angan-angan yang kosong. Dia lebih kepada angan-angan yang berisi. Sebab dia kiranya macam lebih kepada persediaan awal lah sebelum melangkah ke fasa perkahwinan. Jadi bila kita ni dah ada persediaan awal sebelum kita nak masuk ke fasa yang baru, fasa perkahwinan. Jadi untuk berlakunya masalah-masalah kecil tu, insyaAllah kita dapat atasi benda tu. Sebab kita dah ada persediaan awal dah pun. So macam Nabila sendiri pun mesti ada keinginan dan angan-angan nak keluarga bahagia, kan? Betul kan? Okey, apa yang Kak Najah kata tadi sangat betul dan tidak dinafikan. Kebanyakan keluarga yang bahagia mempunyai masalah yang perlu diatasi, sama ada masalah itu besar ataupun masalah itu kecil. Jadi dalam sebuah keluarga ni mestilah kena bersedia dalam menghadapi masalah ataupun dugaan. Jadi kalau musim pandemik COVID-19 ni, semestinya anda semua tahu yang kita kena duduk di dalam rumah sebab kita dikenakan PKP lah, mengikut daerah ataupun mengikut negeri di seluruh Malaysia. Jadi bilanya ada PKP, mesti keluarga itu tidak dapat bekerja ataupun tidak dapat cari semua pendapatan wang yang kekurangan untuk menampung keluarga mereka, kan? Jadi kita peranan sebagai keluarga ataupun bapa, nasihat dan sokongan ibu bapa tu adalah amat-amatlah yang penting. Jadi kita nak tanya dekat Najah di sini, okey. Soalannya macam ni, apa pendapat awak dan apa juga pendapat awak sebagai seorang anak dan rakyat Malaysia di waktu pandemik ini, apa yang awak rasa punca utama dalam masalah keluarga bahagia ini? Okey, pendapat saya, punca utama berlakunya masalah dalam keluarga waktu
pandemik ni, waktu norma baru ni adalah hilangnya sumber pendapatan. Sebab kita nampak sekarang ramai sangat orang kena buang kerja, macam hilanglah sumber pendapatan orang. So bila hilangnya sumber pendapatan dalam satu keluarga tu, jadi dia memberi kesan yang sangat-sangat besar, terutamanya dekat ibu dan ayah, sebab tu merupakan tanggungjawab diorang untuk nak bagi anak makan nanti, nak sediakan keperluan rumah, nak sediakan keperluan sekolah online untuk anak-anak kan. So bila dia dah memberi kesan yang memberi kesan yang sangat besar, iaitu ibu dan ayah akan rasa tertekan. Ibu dan ayah rasa diorang mendapat satu beban yang sangat-sangat berat. So dari situ bila dah kita rasa tertekan, kita rasa satu beban tu sangat besar, apa yang akan berlaku selepas tu? Kita akan rasa, kita rasa nak marah, kita rasa nak memberontak, kita rasa nak lepaskan geram. So bila kita lepaskan satu kemarahan tu pada tempat yang salah, lagi-lagi depan anak-anak, yang anak-anak tak tahu pun apa yang kita hadapi, apa yang ibu bapa hadapi, apa yang terjadi kat anak-anak tu. Mestilah anak-anak tu akan rasa diorang akan rasa takut. Satu, diorang akan rasa macam diorang punca utama mak ayah diorang hilang pekerjaan, ataupun punca mak ayah diorang jadi macam tu. So sebagai ibu dan ayah, kalau kita kiranya kalau ditimpa satu masalah, seeloknya cari satu tempat yang mana kita boleh lepaskan geram kita tu seorang-seorang. Contohlah kita masuk ke satu bilik, masuk bilik, kita lepaskan marah, geram tu dalam bilik tu. So anak-anak tak nampak apa yang kita hadapi. Sebab bagi saya kan, bila waktu marah tu kita tak dalam keadaan yang rasional, kira kita tak sedar pun apa yang kita kata, dan semua bahasa, semua kata-kata yang keluar tu semua kata-kata yang tak baik. So bila keluar ni kata-kata tak baik depan anak-anak, lagi-lagi anak-anak kecil, apa diorang rasa? Diorang akan ikut, diorang akan rasa macam, oh mak ayah aku pernah cakap dulu macam ni. So diorang follow. So bila diorang follow, kita as mak ayah tak naklah anak-anak ikut benda-benda yang tak baik kan, kiranya tingkah laku yang macam ataupun kata-kata yang kesat macam tu kan. So itulah salah satunya kita kena hindarkan daripada tunjuk ataupun luahkan perasaan marah kita tu, lepaskan geram kita tu depan anak-anak. Anak-anak besar pun kadang-kadang diorang rasa macam nak ikut, diorang akan biasa macam, oh alah, ayah boleh, takkan saya tak boleh. Ayah boleh cakap macam tu, takkan saya tak boleh cakap macam tu. Apatah lagi kalau anak yang kecil tu, mestilah diorang rasa, diorang tak tahu apa-apa. So diorang akan ikut je, diorang akan tengok apa yang mak ayah diorang buat, apa yang mak ayah diorang cakap. Itulah pendapat saya. Wah, sangat menarik kan tadi apa pendapat Kak Najah, sampai menusuk jiwa saya kan. Saya pun sokong apa yang dia kata. Okey, apabila kata-kata baik ni dia dapat memberi kesan, sama ada kesan tu baik ataupun buruk. Jadi kita ni bila pasal keluarga, kita as family lah. Contoh saya seorang anak, bila ibu dan bapa saya ada masalah, jadi saya ni sebagai seorang anak, kita perlu dengar masalah diorang. Lepas tu kita kena bagi nasihat dan kata-kata yang baik. Jadi saya nak kata kat sini kata-kata yang baik yang boleh membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Jadi secara tidak langsungnya dia dapat meringankan masalah ibu bapa kita, dan kita ni sebagai tempat luahan mereka tempat luahan mereka, dan mereka rasa senang, rasa macam ada masalah, kita dah rasa luah dekat anak, dan anak bila sama-sama dapat selesaikan masalah, kita rasa lega, tenang dan keluarga harmoni. Sebab kita bila ada masalah, kita boleh berdoa ke Allah supaya kita mudahkan segala urusan kita. Apabila kita ada masalah, memang kita tahu yang sekarang ni musim COVID-19 ni banyak kebanyakannya keluarga mempunyai masalah kewangan lah. Jadi dengan doa, dengan solat berjemaah dan melakukan aktiviti yang sangat-sangat
untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya-Allah Allah akan mempermudahkan urusan kita. Jadi dalam keluarga ni kita perlulah main peranan yang sangat penting. Setiap keluarga ada peranan masing-masing. Betul lah tu apa yang Nabila katakan tu kan. Kiranya macam apa yang Nabila katakan tu dia dah lebih kepada peranan sebagai seorang anak. Jadi kalau anak tu dah mainkan peranan diorang, apa yang diorang mengharapkan dari ibu bapa adalah benda yang sama lah. Ibu bapa pun perlu menunaikan tanggungjawab diorang kan, tunaikan peranan diorang tu. So bila ibu bapa, yang mana ibu bapa mengharapkan anak diorang faham, diorang tu ada kerja, diorang tu ada masalah diorang sendiri, anak pun mengharapkan benda yang sama lah. Ibu bapa faham ni diorang pun ada kerja sekolah, diorang pun ada masalah diorang sendiri kan, masalah dengan kawan lagi. So kat situ lah kita sepatutnya masing-masing mainkan peranan masing-masing untuk saling memahami, saling membantu antara satu sama lain. Okay, yang tak pun kita tengok waktu sekarang ni yang mana semua belajar, ataupun anak-anak belajar secara online kan kat rumah tu. Okay, belajar secara online ni saya rasa bukanlah satu perkara yang orang kata apa mudah, seronok, tapi dia bukan perkara yang mudah sebab kita sendiri pun lalui benda yang sama kan. Nabila, belajar secara online ni sangat tertekan, yang mana kita ada dua tanggungjawab besar, iaitu tanggungjawab sebagai seorang pelajar dan tanggungjawab kita juga sebagai seorang anak. Okay, tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar, kita yelah dalam masa sama kita nak fokus dalam kelas satu, lepas tu kita nak siapkan tugasan ataupun kerja-kerja rumah yang diberikan tepat pada, kiranya nak hantar tepat lah kan pada waktu yang diminta tu. Lepas tu dalam masa sama kita pun nak tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang anak, yang mana kita tolong ibu bapa kita dekat rumah, bersihkan rumah, lepas tu memasak, nak meringankan beban ibu bapa. So kat situ kita nampak tau jadual pelajar-pelajar sekarang ni sangatlah padat, yang mana diorang tak ada pun waktu untuk diorang berehat secara sendiri. Orang kata me time diorang tu. Okay, jadi bila ibu bapa tu diorang, peranan diorang ni sebenarnya bila katanya macam kita nampak kan, anak-anak tu dalam keadaan yang tertekan, anak-anak tu dah penat belajar. So apa yang perlu ibu bapa buat adalah ibu bapa sembang dengan diorang, tanya macam mana belajar, apa yang diorang rasa buatkan diorang rasa sedih, apa yang buatkan diorang rasa stres, minta diorang kongsikan masalah diorang tu dengan sama-sama dengan kita tu. Dalam masa sama kita tolong diorang untuk selesaikan masalah. So bila benda tu, ibu bapa buat benda tu, anak-anak rasa seronok tau. Dia orang rasa macam satu beban dekat bahu diorang tu hilang, walaupun benda tu sebenarnya sikit je tapi rasa lega. So ibu bapa pun boleh tahu buat satu macam orang kata satu aktiviti yang boleh hilangkan stres diorang ataupun lupakan penat lelah diorang belajar tu untuk seketika. Okay, so Nabila pun perasan tak yang saya rasa lah kan, COVID-19 ni dia ada hikmah dia tau, yang mana bila kita di dalam keadaan sekarang ni, kita diberi peluang oleh Allah SWT untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim dengan keluarga, merapatkan balik hubungan keluarga yang pernah retak dengan cara kita buat aktiviti sama-sama, kita sembang sama-sama. So Nabila tak rasa ke benda tu sebenarnya benda yang baik dan benda yang mendatangkan satu kebaikan dalam keluarga tu sendiri. Betul apa yang Kak Najah kata tadi kan. Jadi bila adanya COVID ni kan, kita sebelum ni tidak berpeluang untuk solat berjemaah, jadi kita dapat solat berjemaah bersama-sama. Lepas tu kita dapat mengaji bersama-sama. Lepas tu kita dapat buat aktiviti lain. Jadi ia dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan kita dapat eratkan silaturahim kan lagi. Bila kita ada masalah, bila keluarga kita ada masalah, so kita punya yang lebih afdal lah, kita doa kat Maha Esa supaya kita ni dapat memudahkan segala urusan dalam untuk kita dapat selesaikan masalah lah. Jadi kan Kak Najah, bila kita rasa ngadu dekat Allah pun kita akan rasa tenang dan kita dapat berfikir dengan lebih secara yang rasional kan. Fikir secara rasional, dan bila kita dapat berfikir rasional, kita dapat
masalah tu kita sama-sama bincang. Bila sama-sama bincang, kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan kesefahaman antara keluarga pun dengan cara yang baik juga kan. So itu bagi pendapat saya. Bukan tu je Tuan Nabila, kalau bagi saya kan, kalau seseorang tu bila emosi dengan jiwa dia dalam keadaan stabil, dalam keadaan tenang, perkara yang kita fikir, perkara yang kita nak katakan atau kita nak lontarkan daripada mulut kita ni adalah perkara yang baik, perkara yang mendatangkan manfaat dan aura positif ke orang yang nak dengar apa yang kita nak cakap kan. So macam tu dah juga sebagai ibu apa ataupun anak-anak, bila kita nampak dalam keluarga kita tu ada ada seseorang tu ada masalah, apa yang kita first kali kena buat, kita tenangkan dia. Sebab orang yang dalam keadaan bermasalah ni, diorang tak tenang tau. Diorang rasa berat sangat, diorang rasa macam tertekan sangat, rasa nak nangis apa semua tu. So apa yang kita ahli keluarga patut buat, kita tenangkan dia. Bila dia dah tenang, barulah kita minta dia orang cerita apa yang dia orang hadapi, apa yang dia orang nak kita tolong kan. So apa yang dia nak kita beri pendapat ke. So dari situlah saya rasa benda tu penting, emosi dengan jiwa yang stabil dan tenang ni bagi saya. Dan saya juga rasa kalau orang yang nak memberi pertolongan tu pun kenalah ada dalam keadaan emosi dan jiwanya tu dalam keadaan stabil, tenang. Sebab kalau orang yang dah masalah tu nampak, oh orang yang nak tolong aku ni pun dalam keadaan yang tak stabil, emosinya nak je tolong, macam terpaksa pun ada. So diorang pun rasa tak tenang, diorang rasa macam baik tak payah cerita. So benda tu sangat-sangat penting untuk kita ambil tahu, kita gunakan bila nak tolong seseorang yang dalam masalah. Yes, exactly Kak Najah. Bila kalau saya ada masalah, saya pun ingin keluarga saya membantu saya dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan memberi dorongan ataupun memberi kata-kata nasihat yang sangatlah baik. Bila sebaliknya terjadi, bila berlakunya kalau keluarga saya tak tolong saya, bila keluarkan meremehkan saya, macam contohlah bila ibu ataupun ayah merendahkan kita, macam membezakan result kita dengan anak jiran. Jadi dia akan buat anak kita sendiri rasa down. Jadi kita tak boleh macam tu. Kita kena tolong, bagi sokongan, bagi kata-kata baik. Kata-kata baik ni lah sangat penting untuk dalam menjadikan keluarga kita harmoni lah. Sebab ia adalah mendorong semangat spiritual kepada anak untuk berjaya akan datang. Jadi kalau boleh, saya tak nak bila keluarga tak tolong kita, bila keluarkan kata-kata yang tidak baik, dia akan menyebabkan diri kita ni rasa stres, lepas tu rasa tertekan. Jadi bila sebegitu, ia akan mewujudkan satu tidak keseronokan dalam keluarga. Tidak keseronokan dalam keluarga dan akan menyebabkan pergaduhan. So kalau boleh, kita kena elaklah perkara tersebut. Masa dah cemburu kita lah Kak Najah. Oh ya ke? Ingatkan panjang lagi masa tu. Bolehlah saya nak sembang jauh lagi tentang topik hari ni. Sebab saya rasa kan Nabila, topik hari ni sangat-sangat menarik tau untuk kita berkongsi bersama dengan para penonton kita. Tapi apakah daya, masa sangat mencemburui kita berdua Nabila. So tak apalah Nabila, saya rasa apa yang kita kongsikan, pandangan yang kita kongsikan ni sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, tentang cara nak hidupkan keluarga bahagia, bagaimana nak mencapai matlamat rumahku syurgaku pun dah memadai dan memenuhi apa yang ingin diketahui oleh para penonton di luar sana. Itulah tu. Okay, sebelum kita tamatkan sesi bualan kita hari ini, saya ingin tayangkan satu video YouTube. Jadi, jom kita saksikan. Mana anak nak hadapi ibu bapa yang sering mencela anak. Contohnya,
Kau ni bodoh lah. Masya Allah, macam inilah. Ibu bapa yang tidak ada ilmu, mereka tidak faham bahawa setiap interaksi dengan anak sebenarnya kita sedang sama ada membina atau membunuh imej diri anak. Dan anak-anak akan berperanan berdasarkan imej diri dia. So kalau imej diri negatif, tindakan negatif. Jadi kalau kita tengok anak-anak kita tindakan dia negatif sebab imej diri negatif. Dan bila kita bina imej diri ni ialah daripada 0 hingga 7 tahun. Jadi bila mak ayah kita kata bodoh-bodoh, sebenarnya mak ayah kita pun masa kecil dia kata bodoh-bodoh. Sebab orang yang keluar buruk sebab dia ada buruk kat dalam. Dan buruk tu datang daripada programming dia, blueprint dia yang mak ayah dia install masa dia kecil. Jadi saya cadangkan, cuba tengok nenek dan datuk macam mana didik mak. Mesti kasar kan? Sebab itu kadang-kadang kita pergi rumah orang tu keturunan kasar dia panggil. Datuk nenek dia kasar, mak ayah dia kasar, cucu dia kasar, kesian tengok. Sebab kurang ilmu. Sebab itu ilmu ini penyelamat. Tapi manusia banyak sibuk mencari harta, tidak cari ilmu. Kita tahu sebenarnya kalau cari harta, harta menipu kita dan mengongkong kita. Tetapi kalau cari ilmu, ilmu mendapat harta, ilmu menjaga kita. Kalau ada harta, kita kena jaga harta, kan penat. So, kita tak boleh kawal apa yang mak ayah kita buat. Apa kata kita jadi benda yang contoh yang baik. Walau mak kata kita bodoh, kita puji dia, hargai lama-lama dia pelik. Lama-lama kalau kita nak ubah orang, tak boleh. Kita ubah diri kita. Bila mak kita nampak kita baik, kita tenang, dan walaupun dia kata macam dia ke mak, terima kasih mak, jangan lawan. Sebab kalau kita lawan, akan lawan. Energi negatif dapat negatif. So bila mak kita bawah, pergi energi negatif, kita naik atas, dekat dengan Allah, tak lut. Orang yang jaga energi dia dengan emosi yang positif, orang negatif tak kena dia. Buat macam mana pun dia lalu, dia tembak tak kena pasal kita naik kat sini. Kan cerita ninja kan, dia lompat macam tu, dia tembak, kita lompat. Sebenarnya bila orang yang buat perangai keladak, saya panggil apa perangai keladak? Kata-kata buruk, hati buruk, perangai buruk, muka masam, kedekut, pemarah, dengki, benci, itu semua perangai keladak yang menghampiri api neraka. Tetapi kalau perangai jernih, hati jernih, macam mana? Kasih sayang, pemurah, tolong orang, mendoakan, suka bantu orang, suka puji orang, suka hargai orang. Dan orang yang tinggi harga diri suka menghargai. Orang yang teruk harga diri suka akan buat orang rasa teruk. So daripada kita nak marah mak ayah kita rasa kesian kat dia. Ingat formula kita, peristiwa negatif kita tak boleh kawal apa berlaku pada kita. Tetapi kita boleh atasi dengan respon yang positif. Apa berlaku dalam jiwa kita. Kita ambil keputusan untuk respon positif walau apa berlaku nak positif. Jadi peristiwa negatif, kalau respon positif, hasil sentiasa positif. Okey? Assalamualaikum. Sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, saya ingin Pembayar sendiri pun cukup susah. kesimpulan daripada apa yang Aku tadi tak jual kita kau pun hari. nasib kau dah cukup baik dah. Sebagai ibu bapa ni adalah sangat, ibu bapa ni adalah main peranan yang sangat besar dalam keluarga. Jadi kalau ketika itu ibu bapa yang sedang marah, kita tak boleh lepaskan amanah kita kan, yang ada kan dekat anak-anak kita. Sebab kita ditakuti bila 110. anak dia kena marah, anak akan rasa takut dengan kita dan akan rasa dendam, Hai, dalam hati ingat saya lagi tak? akan menyimpan sampai ke dewasa. Jadi Sejak dari hari itu saya tak boleh lupakan awak. Bila Sebab tu saya cari awak. ibu bapa bergaduh akan Masuklah. bila ibu bapa yang suka keluarkan kata-kata yang tidak baik. So jadi anak-anak akan ikut kelakuan dan kata-kata yang tak baik tu akan bila mereka dah besar akan datang. Jadi kita perlu elakkan daripada kata-kata yang keburukan itu akan membawa keburukan kepada diri kita dan juga keluarga mereka yang akan datang. Jadi sayangilah keluarga kita sebagaimana kita sayang diri kita. Okay. Itu dari saya. Ada apa-apa lagi tak yang Najah nak tambah-tambah? Baiklah, saya beri sedikit sahajalah. Yang mana setiap ahli keluarga perlulah memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing untuk meringankan beban yang dihadapi oleh setiap ahli keluarga. Bukan tu sahaja, ahli keluarga juga perlu menghulurkan tangan untuk membantu antara satu sama lain agar masalah yang dihadapinya itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan
setiap ahli keluarga juga perlulah menyediakan telinga untuk mendengar masalah, menyediakan bahu untuk disandar, dan memberikan kata-kata semangat, kata-kata yang positif bagi ahli keluarga untuk sama-sama kuat dan sama-sama tabah menghadapi segala ujian, rintangan kehidupan yang akan datang dalam keluarga itu sendiri. Okey, itu saja daripada kami. Keburukan itu datang daripada kami, kebaikan itu, kelebihan itu datang daripada Allah. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Najah sebab sudi berkongsi dan memberi pendapat tentang tajuk hari ini. Terima kasih. Sama-sama Nabila. Baiklah, maka berakhirlah sudah segmen Sembang Bersama Sis untuk hari ini. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa di hari yang lain dan pada waktu yang sama untuk berkongsi pendapat tentang tajuk-tajuk yang menarik. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum. Bye semua. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nabila. Apa yang kami buat dalam video ni ialah kami buat satu video sesi buat adalah tentang keluarga bahagia dan terjemahkan kata-kata baik. Jadi bila kita tahu kata-kata baik ni adalah satu, bila kita buat kita dapat pahala daripada Allah sebab kita kata-kata baik kan. Jadi dalam keluarga, nak katakan keluarga ni kadang-kadang ada masalah, kadang memang ada masalah. Jadi keluarga ni perlukan satu sokongan ataupun kata-kata yang baik sebab sebilangan keluarga dia bila dengan anak lah, bila dengan anak dia suka merendahkan anak. Kata-kata tu tak baik kan, dia merendahkan anak dengan perbezaan kalau ikut adik-beradik dia akan kata Along lagi pandai daripada Angah. Bila Angah kenapa Angah tak macam tu? Dia akan merasakan anak yang Angah tu ni, contoh anak yang Angah tu akan rasa down. Jadi ibu bapa tak boleh bezakan anak tu nak adik-beradik lain dengan jiran-jiran lain. Jadi kita ni sebagai, kalau boleh ibu bapa ni perlu beri sokongan, dorongan dan bagi kata-kata semangat yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak ni semangat nak, walaupun dia tidak kurang dari segi pelajaran, maybe kemahiran orang ada lain, kemahiran orang lebih pandai daripada kita. Jadi kita tak boleh membeza-bezakan anak macam tu. Dan masalah keluarga kadang-kadang kita akan melepaskan stres, tekanan. Jadi kita tidak boleh melepaskan amarah kita kepada isteri kita sendiri ataupun anak-anak kita sendiri. So kalau boleh kita kena elakkan perkara tersebut. Jadi peranan dekat sini, kata-kata baik tu sangat penting dan sangatlah bagi kita spiritual yang sangat positif kepada diri kita dan juga keluarga. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah Nadia binti Muhammad Mister. Okey, apa yang saya perolehi daripada projek video Ramadan 30 hari yang mana dengan tema projek saya iaitu Rumahku Syurgaku adalah dalam projek ni kami ada mengaitkan dengan satu prinsip kaunseling iaitu prinsip manusia berkembang melalui proses sosialisasi. Okey, dalam prinsip ni ada menjelaskan bahawa manusia adalah makhluk sosial atau arti kata lainnya, manusia ni perlukan orang lain untuk hidup dan berkembang. Segala kemahiran hidupnya dipelajari dari orang sekelilingnya, sama ada ibu bapa, ahli keluarga terdekat maupun rakan-rakan. Okey, kemudian dalam video projek ni juga kami ada mengaitkan ataupun saya rasa dengan kata-kata baik ni adalah satu alat yang boleh digunakan oleh setiap orang dalam membantu seseorang, terutamanya dalam keluarga, bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama-sama. Kemudian dalam projek ni juga kami ada mengaitkan berkaitan dengan satu teori kaunseling Islam iaitu teori Imam Al-Ghazali, yang mana dalam teori ini
ada menggunakan elemen roh dan jasad. Dan dalam teori ini juga ada menyebut beberapa cara yang boleh membantu seseorang individu itu keluar dari masalah kekeluargaan. Contohnya, dalam teori ini ada mengajar kita bagaimana nak mewujudkan suasana yang harmoni dalam keluarga, seperti berbincang dengan baik, memberi nasihat yang baik, mengajarkan solat dan berdoa lah. Seterusnya dalam projek ini juga kami berpendapat bahawa kemahiran membuat interpretasi ini bersesuaian dengan tajuk kami, sebab kemahiran ini dapat membantu individu yang bermasalah ni menyedari perkara yang tidak dapat dilihat dalam masalahnya dengan memberi nasihat dan dorongan yang baik daripada seseorang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.